Nombor 2 apa barang? Adik, kau nombor 6 juta ada tak? Bapak tenang, ni bukan Umar kontraktor tu. Ni Umar confirm syurga daripada Nabi. Kalau pergi Madinah, kubur dekat kubur Nabi. Umar ini pernah cuba membunuh Nabi dan tiba-tiba mati, duduk bersama Nabi, berhampiran dengan Nabi di dunia dan juga akhirat. Antara kasih dia kat Nabi, doa Umar, ya Allah, matikan aku di mana matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak pergi Mekah umrah, buat kenduri ramai-ramai, jemput satu kampung. Ya Allah, selamat pergi balik. Selamat pergi balik. Apa barang? Apa barang? Tuan-tuan, selamat pergi balik. Umar minta mati dengan Nabi. Boleh pagi ni kita doa mati kat Madinah? Sedap. Tu aku mana tanya. Buku ini adik, apa ditulis oleh orang Kristian ini, Michael Hart, dia kata, buku surat 3 dia kata, My Choice of Muhammad. To lead the list of the most influential person in history may surprise some readers, may question by others, but he was the only man who supremely successful of both ends. Aku pilih Muhammad letak nombor 1 daripada seluruh manusia biasa. Orang akan tanya, pertikah kau Islam? Dia itu Nabi bagi orang Islam. Kenapa letak di nombor 1? But he was the only man. Dialah satu-satunya manusia yang berjaya dua dimensi kehidupan, dunianya, secular level, dan religiusnya, agamanya. Nabi lengkap dalam kehidupan dia. Dia Nabi, Rasul, Perdana Menteri, dia Qadi, Panglima Perang, dia ayah, dia datuk, dia imam solat. Segala-gala dalam batang tubuh Nabi dalam masa 24 jam. Adik ingat Nabi kita duduk kat masjid makan pisang je? Hebat Nabi kita adik. Rasa bangga dengan dia. Itulah yang kita sebut uswatul hasanah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ketaatan untuk taat kepada dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tak terlarat nak ketawa lah. Jadi insya-Allah hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, demikianlah antara kupasan yang sangat menarik yang menceritakan tentang di antara bukti tanda kasih dan sayangnya kita kepada Rasulullah, dan banyak di antara misian yang disampaikan tadi menekankan kepada khususnya buat kita para pemuda ni yang berada pada dalam program ni ataupun yang berada di luar sana. Dan insya-Allah inilah semangat yang kita mahukan teruskan, dan yakinlah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bantu kita bila mana masa muda ni kita bantu agama Allah Subhanahu wa taala, kita dekat diri dengan Allah. Tak apa datang, walaupun datang seperti apa Ustaz Teguh tadi sebut tadi, walaupun datang di baring tertidur ke, tak apa, tak masalah. Tuan duduk tegak luar sana. Jadi insya-Allah tak apa datang ni walaupun telat, tapi benda ni saya selalu sebut, ada seri kuliah sebut, bila kadang-kadang kita ni masyarakat ini nak kena sebut biar faham jelas, bagi detail betul-betul. Sebab kalau salah faham, orang jadi salah faham, ustaz tu yang jadi rujukan utama. Bila ustaz jadi rujukan utama, ustaz kata tak apalah, kita semua pakat datang walaupun tidur dalam majlis ilmu. Lepas tu esok tu umum, tak apa, semua kita datang ke kuliah maghrib, kuliah subuh, tidur semua pun tak apa. Tiba-tiba ustaz yang datang kuliah tengok ustaz semua tidur dia dalam kuliah. Ustaz pula jenis pantang nampak orang yang tidur dalam kuliah. Terus orang bangun, ustaz tak apa ustaz, semalam ustaz tu kata tak apa walaupun datang tidur dalam majlis ilmu, paling kurang kami dah datang. Lepas ni semua kuliah kita tidur sahaja. Kuliah maghrib dalam tidur. Okey, jadi insya-Allah sahabat-sahabat muslimin muslimat, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, teruskan pada pusingan yang kedua kita insya-Allah. Alhamdulillah, berakhir pusingan kita yang pertama sebentar tadi. Jadi untuk melengkapkan lagi, kita ada lagi 2 pusingan, 3, 4, 5, tengoklah sampai berapa pusingan lah. Kalau nak ni boleh bertahan. Jadi insya-Allah moga-moga kita bertahan. Kita mulakan pada pusingan yang kedua kita insya-Allah, dan mudah-mudahan kita boleh istiqamah, jangan beralih arah dahulu sehingga habis ke pangkal hujungnya insya-Allah sama-sama. Untuk pusingan kedua ini insya-Allah seperti biasa kita akan melakukan panel pertama, panel kedua dan ketiga, dan dalam masa yang sama ada sebarang persoalan boleh terus ajukan pada nombor telefon yang akan saya sebutkan. Sebab faham kalau tanya akhir sekali ada soalan ke tak ada soalan, memang tak ada lah.
Kalau bagi soalan, kita bagi soalan, kita sendiri yang jawab. Jadi tak apa, kadang-kadang malu, segan dan sebagainya. Tapi tinggalkan nombor telefon untuk jikalau ada sebarang persoalan, boleh mulalah untuk sampai tu SMS, WhatsApp, jangan call. Kalau call tak boleh angkat. Okay. InsyaAllah nombornya 010 53 58 900. Senang kan? 010-53-58-900. Jadi bolehlah fikir-fikirkan apa soalan yang nak ditanya, insyaAllah. Okay, jadi untuk pusingan yang kedua ni, kita akan teruskan pada panel kita yang pertama bersama Ustaz Fazlur Rahimi, iaitu kita akan mendengarkan apakah di antara yang banyak kita tahu berkaitan tentang sunnah Rasulullah SAW. Dan dalam perkara nak sebutkan sunnah ni banyak, nak buat memang kita takkan terbuat. Jadi dalam banyak perkara tersebut kita nak lihat apakah yang menjadi sunnah terbesar dalam kehidupan Rasulullah yang Rasulullah lakukan, dan barangkali mungkin kita boleh ambil bawa dalam kehidupan kita untuk dilaksanakan bersama. Jadi insyaAllah persilakan Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Hafiz, muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin attu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'ah dhalalah. Dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan pada kita perkara yang berlaku di penghujung zaman ini, iaitu zaman kita di akhir zaman, yang mana kita akan melihat banyak perselisihan yang berlaku, banyak masalah yang timbul, banyaklah perkara-perkara yang memburuharakan timbul di akhir zaman ini. Maka pesan Nabi SAW, kita yang hidup di zaman ini nak selamat, nak keluar daripada perselisihan itu, nak terus berada di jalan yang benar, maka hendaklah kita berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk daripada Allah. Bahkan Nabi SAW berpesan, addu 'alaiha bin nawajidh, gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi gerham. Maksudnya Nabi suruh kita pegang sungguh-sungguh. Akhir zaman ni ikut sungguh-sungguh, laksanakan sungguh-sungguh sunnah Rasulullah SAW. Jadi muslimin dan muslimat, dan pada waktu yang sama Nabi pesan pada hadis ini supaya kita jauhkan perkara-perkara yang diada-adakan, perkara yang baru, yang bid'ah, kerana bid'ah itu adalah sesat. Ini pada waktu yang sama Nabi pesan begitu. Dan pasal Nabi SAW nak membayangkan pada kita, di akhir zaman ni banyak sangat timbul perkara-perkara yang bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan, yang sangat jauh daripada syariat Allah dan Rasul SAW. Jadi yang dimasukkan bid'ah itu ialah benda-benda yang merosakkan iman, yang merosakkan akidah, yang merosakkan kesatuan umat Islam dan sebagainya. Dia bukan soal tahlil, bukan soal qunut. Itu bukan soal bid'ah, itu soal ikhtilaf, soal khilaf di kalangan para alim ulama, perbezaan pandangan. Kedua-dua ulama yang kata boleh, yang kata tak boleh, semuanya berhujah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis Nabi SAW. Mereka berkhilaf. Jadi yang kata bid'ah sesat ni, timbulnya benda-benda yang merosakkan iman, seperti kesyirikan, kebatilan, kesesatan, timbulnya pahaman-pahaman ideologi yang melencongkan kita daripada syariat Islam yang sebenarnya.
Jadi pesan Nabi SAW jauhkan daripada perkara-perkara yang sedemikian. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila berlaku itu, bila timbul banyak benda-benda bid'ah pada hari ini, maka kita mestilah segera kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Yang dikata, yang dimaksudkan kembali pada sunnah Rasulullah SAW, itulah kita melaksanakan ajaran syariat Nabi. Kita melaksanakan sunnah terbesar Nabi, iaitu Nabi SAW melaksanakan dakwah. Nabi melaksanakan jihad di jalan Allah. Kata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia kata semenjak bermula Nabi SAW dilantik oleh Allah menjadi Rasul, semenjak dari itu Nabi SAW tidak pernah berehat, tidak pernah bersantai-santai seperti kita, kerana Nabi melaksanakan kerja dakwah dan jihad dengan bersungguh-sungguh. Jadi ini antara sunnah terbesar Nabi SAW. Dan kita juga pernah dengar dalam hadis yang sahih yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika hampir wafatnya Rasulullah SAW. Bukankah pada saat itu Nabi SAW yang sedang hampir wafat, sedang sakit tenat, maka Fatimah Zahra menangis melihat keadaan Nabi SAW. Maka Nabi SAW memberitahu kepada Fatimah, Nabi kata, selepas ini aku tidak lagi merasai kesakitan, selepas ini aku tidak lagi merasai kesusahan. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi mengikut riwayat tersebut, Fatimah Az-Zahra bila mendengar kata-kata Nabi SAW, dia berhenti menangis. Maknanya dipaham yang dimaksudkan Nabi SAW. Maka para alim ulama menguraikan apa yang dimaksudkan Nabi SAW. Dan kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menerangkan pada kita, maksudnya Nabi SAW nak menggambarkan sepanjang hidup Nabi melalui pelbagai kesakitan, Nabi melalui pelbagai kepayahan, Nabi melalui pelbagai dugaan dan halangan, semata-mata kerana berdakwah, semata-mata kerana berjihad menyebarkan Islam. Dan Nabi jelaskan pada Fatimah, selepas ini, maknanya selepas aku wafat ini, aku tidak lagi merasai kesakitan. Maknanya lepas Nabi wafat, itulah masanya Nabi SAW untuk berehat. Nabi berehat, Nabi bersantai-santai selepas Nabi wafat. Maknanya sepanjang hidup Nabi bersungguh-sungguh menyebarkan agama Allah. Itulah sunnah terbesar Nabi SAW. Jadi kan itulah pada hari ini yang kita sebut tadi, sunnah terbesar Nabi. Kita sebut tadi, kita nak melaksanakan syariat Nabi. Jadi yang paling besar, kita bersungguh meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Lebih lagi lah pada hari ini yang disebut banyaknya perkara yang bid'ah yang timbul dengan pahaman-pahaman yang merosakkan Islam, liberal, pluralism dan sebagainya. Dan ini semuanya pahaman yang datang daripada musuh-musuh Islam. Dan mereka menggunakan pelbagai hujah, dan pelbagai fakta, dan pelbagai cakap yang hebat-hebat untuk menarik manusia jauh daripada Islam yang sebenar. Jadi kerana itu tugas kita lah yang memperjuangkan Islam, menyebarkan syariat Islam yang sebenar, menyebarkan agama Allah, dan kita usaha menyelamatkan manusia daripada pahaman-pahaman, daripada perkara yang merosakkan itu. Inilah jihad kita, inilah dakwah kita, inilah yang disebut sebagai sunnah terbesar Nabi SAW. Saya tertarik tadi apa Ustaz Farhan sebut tentang anak murid dia, apa rambut patronen Mohikan. Tu rambut tu Mohikan nama dia. Dia biasanya budak-budak punk lah tu, punk not dead. Jadi budak-budak punk ni dia ada pahaman dia. Dia ada pahaman straight edge. Kalau ada dia tahulah. Jadi
cerita je lah sikit. Jadi pahaman strategis ni, mereka ni ada pahaman macam ada agama sendiri. Mereka berpegang juga pada pahaman neo-Nazis, Nazi dan sebagainya. Jadi mereka ni memang kalau kita tengok adik-adik sekalian, muslimin dan muslimat, memang sangat jauh lah daripada agama. Jauh sangat. Sebab mereka taksub fanatik dengan pahaman-pahaman mereka. Kadang-kadang mereka sanggup tidak mandi berhari-hari semata-mata kerana nak jaga rambut mohok mereka tu. Tu dia sanggup. Kadang-kadang kalau mereka nak buat dekat salon mahal, RM10 nak buat mohok macam tu. Mereka buat pakai apa? Pakai telur campur dengan tak apa, jadi busuk lah. Tapi sanggup, tak apa. Tu pasal fanatik dengan pahaman tersebut. Jadi kalau kita baca dalam beberapa buku tentang Zionis, tentang golongan Yahudi, macam buku Henry Ford pasal protokol kaum Zion, kalau kita baca buku-buku dia menjelaskan memang itu salah satu agenda Zionis untuk merosakkan umat Islam. Itu cara mereka lah. Mereka meracuni pemikiran anak-anak muda kita supaya mereka terpengaruh. Dan bila mereka taksub dengan cara macam tu, maka mereka akan jauh daripada agama, jauhlah daripada syariat Nabi, jauhlah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 1968, kalau tak salah, saya dengan beberapa sahabat pernah buat satu aktiviti dakwah di Damansara, di satu tempat yang namanya Piccadilly. Kau tahu lah, pernah lagu di situ ada gigs. Tahu gigs? Tahu kan? Gigs konsert punk dan skinhead. Jadi bila kita buat aktiviti dakwah di situ, kita sampai ke risalah dakwah sebagainya. Jadi saya terkejut. Kenapa? Saya ketemu beberapa orang kawan-kawan saya dulu dalam gigs tu yang dah join punk dan join skinhead, dan mereka menghafal Quran 30 juzuk. Tu dia, hafal Quran 30 juzuk, tapi mereka juga dah join dengan kumpulan tersebut. Maknanya mereka masuk dalam gig tersebut jadi macam orang tattoo. Mereka bila menyanyi di dalam gigs tu, mereka meludah sama-sama mereka. Itu macam akal tu macam dah tak betul. Itu yang berlaku. Jadi yang saya terkejut tu sebab kawan saya pun ada bekas. Sama-sama belajar dulu, lama tak jumpa, tiba-tiba jumpa di situ, terkejut dan hafal Quran 30 juzuk. Maknanya dirosakkan. Sama macam itu sekali. Jadi itulah yang bahaya muslimin dan muslimat. Inilah yang kita bimbang sangat. Jadi kan itu kita lah yang reti ni, kita yang faham ni, dan kita lah yang kena teruskan perjuangan Rasul, terus melaksanakan sunnah yang besar dakwah kita, dan kita melaksanakan jihad. Kita usaha nak keluarkan manusia daripada kesesatan tadi. Macam disebut oleh almarhum Dr. Abdullah Nasir Ulwan rahimahullah, dia kata orang Islam, kita yang beriman pada Allah ni, memang kita wajib, di antaranya kita wajib menyelamatkan manusia daripada kesyirikan, keluarkan manusia dari syirik. Kemudian yang kedua dia kata kita wajib keluarkan manusia daripada kejahilan. Kemudian kita wajib keluarkan manusia daripada kegelapan, kesesatan. Dan kita juga wajib, dia kata, menyelamatkan manusia daripada kezaliman. Ini tugas kita sebagai umat Nabi SAW, tugas kita sebagai orang yang beriman pada Allah, yang nak meneruskan perjuangan Rasul. Jadi itulah muslimin dan muslimat yang dimasukkan Nabi tadi berpegang pada sunnah. InsyaAllah kita selamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah kata, man tamassaka bi sunnatin inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Kata Nabi SAW, barang siapa
yang berpegang pada sunnahku. Walaupun di tengah masyarakat yang sedang bosak, banyak masyarakat bosak, banyak masyarakat dah jauh daripada Islam, tapi kita tetap berpegang pada sunnah Rasulullah, tetap kita melaksanakan syariat Nabi, kita terus melaksanakan dakwah dan jihad kita, maka pada saat itu kata Nabi SAW, Allah akan beri pada kita pahala 100 syahid. Ini jaminan Nabi SAW. Maknanya besarnya kelebihan umat Nabi SAW yang berpegang teguh pada sunnah Rasulullah yang terbesar ini, yang melaksanakan syariat Nabi. Jadi saya rasa cukuplah. Sebab saya pun batuk-batuk tak bersihat. Lagi kisah pada Al-Fadhil dulu ustaz ni yang masih muda lagi ni, kita dah tua ni tak larat. Cukuplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian jadi walaupun sedikit tapi sedikit yang padat dengan isi-isi yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Lebih lagi bila saya menyebutkan tentang bab sunnah yang terbesar dalam kehidupan, yang wajib dalam kehidupan kita ni, iaitu seperti diberitahu sebentar tadi, tidak lain dan tidak bukan ialah tugasan dakwah dalam kehidupan kita. Dan inilah sunnah yang terbesar yang perlu kita lakukan. Yakin dan percaya setiap di antara kalangan kita ni mempunyai satu kelebihan yang berbeza daripada orang-orang yang lain. Contoh, ada seseorang yang tidak mampu, tidak mempunyai kelebihan untuk bercakap di hadapan ramai. Ada orang yang dia mempunyai satu kelebihan dalam bidang-bidang yang tertentu, dalam bidang accountant, contoh umpamanya, dalam bidang multimedia. Jadi manfaatkan semua kelebihan yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan pada diri setiap di antara kita ni, khususnya kepada pemuda-pemuda. Manfaatkan kelebihan yang kita semua ada. Untuk apa dia? Untuk dakwah ilallah, dakwah pada Allah Subhanahu wa taala, demi menyambut sunnah yang terbesar dalam kehidupan Rasulullah. Seterusnya, alhamdulillah.